Selamat petang kepada semua murid cikgu. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey, hari ini hari Rabu, 28 Julai 2021. Bersama cikgu lagi, kita belajar bahasa Melayu. Baik, semua sihat Sehat. Okey, semua sihat. Bagus. Kalau semua sihat, tak ada masalah. Okey, kita mulakan kelas kita hari ini. Kita tengok hari ni kita nak belajar masih tema yang sama, Sehati Sejiwa, unit 10, Rakan Karib. Dan tajuk hari ni ialah Indahnya Laman Perpaduan. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan kemahiran menulis, iaitu standard pembelajaran 3.2.2, membina dan menulis jawapan pemahaman secara kritis berdasarkan soalan bercapah. Okey, jadi objektif kita pada hari ini ialah membina 3 jawapan soalan bercapah dengan betulnya. Okey, membina 3 jawapan soalan bercapah dengan betulnya. Ini objektif kita pada hari ini, iaitu dalam kemahiran menulis. Baik, jadi kriteria kejayaannya, yang pertama, murid dapat menyatakan konsep soalan bercapah. Dan yang kedua, murid dapat membina jawapan soalan bercapah. Mari kita meneliti teks dan gambar. Kita tengok buku teks hari ini, muka surat 63. Okey, yang ada buku teks boleh terus tengok buku teks, muka surat 63. Baik, jika kita tengok pada teks ni, dia ada soalan dan dia ada jawapan dan dia ada gambar. Okey, kita tengok dulu. Okey. Siapa suka rela nak baca dahulu? Bagi kawan-kawan yang lain dengar dulu. Ada yang suka rela nak baca? Saya. Okey, Aina. Aina baca dulu, Aina. Indahnya laman berpaduan. Mengapakah Hanif dan kawan-kawannya berkumpul? Hanif dan kawan-kawannya berkumpul untuk bergotong royong. Hanif dan kawan-kawannya berkumpul untuk mengagihkan tugas. Bagaimanakah suasana di tempat itu? Suasana di tempat itu sangat tenang. Suasana di tempat itu sangat indah dan cantik. Okey, yang bawah tu soalan dia, baca. Mengapakah mereka menghias laman itu? Bagaimanakah mereka menghias laman itu? Baik, terima kasih, Aina. Baik, kawan-kawan yang lain dapat dengar tadi Aina baca? Boleh? Ya. Boleh dengar? Okey, kalau boleh dengar, ada tak perkataan yang kamu tak faham? Ada tak perkataan yang kamu tak faham yang Aina baca tadi? Ada tak? Apa berkumpul lah? Apa berkumpul? Okey, berkumpul. Siapa kawan-kawan? Ada tak kawan-kawan yang tahu maksud berkumpul? Ada tak yang tahu maksud berkumpul? Kalau tak tahu nak cakap dalam bahasa Melayu, cakap dalam bahasa Cina pun boleh. Yang penting kawan-kawan faham. Tahu apa maksud berkumpul? Ibi. Okey, boleh faham? Oh, okey. Berkumpul. Berkumpul maksudnya semua orang pergi ke satu tempat. Beramai-ramai. Macam kita dulu masa dekat sekolah, kita berkumpul di tapak perhimpunan untuk menyanyikan lagu negaraku. Okey? Itu berkumpul lah. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, lagi ada perkataan lain yang kamu tak faham? Selain daripada berkumpul. Ada tak? Mengagihkan. Mengagihkan. Okey, apa maksud mengagihkan? Ada tak kawan-kawan yang tahu? Tak tahu. Tak tahu. Semua tak tahu. Okey, mengagihkan. Kata dasar dia apa?
Mengagihkan. Kata dasar dia apa? Agih. 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 Kata dasar dia agih. Apa maksud agih? Agih maksudnya memberikan. Membahagikan. Itu maksud dia. Agih, bagi. Tahu bagi? Contoh. Tengok ni contoh. Cikgu ada 3 batang pen. Boleh nampak muka cikgu tak? Boleh. Cikgu ada 3 batang pen. Jadi cikgu nak agihkan kepada 3 orang murid. Cikgu bagi murid pertama 1 batang. Murid kedua 1 batang. Murid ketiga 1 batang. Itu maksud mengagihkan. Bagi. Boleh faham? Boleh. Boleh. Siapa tak faham lagi? Bergotong. Okey. Lagi? Ada perkataan lain? Apa? Tak dengar? Bergotong. Bergotong royong. Okey, apa maksud bergotong royong? Ada tak kawan-kawan yang tahu? Boleh dengar apa yang tadi kawan kamu bagi tahu tu? Yang Zekai ulang sekali lagi bagi kawan-kawan yang lain dengar. Apa itu bergotong royong? Okey, boleh faham? Boleh conteng dekat ni buku teks buku teks jangan conteng Okey. Boleh tulis dekat mana-mana, yang penting kamu faham maksud dia. Okey, tapi kalau tak faham juga boleh guna apa? Kamus. Pandai. Semalam kita dah belajar cara tengok kamus. Jadi kalau tak faham boleh tengok kamus. Okey. Kamus ah? Apa kamus? Okey, kalau kamu nak tahu makna dia ataupun maksud dia dalam bahasa Cina, boleh tengok e-kamus lah. Okey, boleh guna e-kamus. Okey, baik. E-kamus kamu type dekat Google pun boleh. Kalau tak nak install dekat telefon, boleh type dekat Google, search dekat Google, ada e-kamus. Okey, baik. Tadi kawan kamu dah tanya mengagihkan, kawan kamu tanya berkumpul, kawan kamu tanya bergotong royong. Okey, ada lagi tak perkataan lain yang kamu tak faham maksud dia? Ada tak? Suasana tahu tak suasana? Tak tahu. Ha? Tak tahu. Ha? Tak tahu. Tak tahu. Okey, suasana tu keadaan. Keadaan. Contoh. Suasana pada waktu malam. Keadaan pada waktu malam. Apa keadaan pada waktu malam? Pada waktu malam kamu rasa apa? Takut. Takut. Kedap. Pada waktu malam suasana dia sunyi. Tahu sunyi? Silent. Sunyi. Lagi sejuk. Malam tadi tak sunyi. Anjing asyik bising. Anjing asyik bising. Bising suasana dia bising okey. Lagi suasana apa lagi? Sejuk, tenang, mendamaikan. Itu suasana lah. Kalau kamu pergi pasar malam, suasana dia macam mana? Bising. Bising, riuh dengan orang ramai dan sebagainya. Itu suasana. Boleh? Boleh. Okey, lagi apa lagi? Menghias. Apa maksud menghias? Faham? Hias. Kata dasar dia hias. Hias ni maksud dia mencantikkan. Bagi cantik. Hias. Decorate. Okey. Kalau rumah kamu kosong, kamu hias. Letak perabot. Okey, letak meja ke, letak pasang langsir ke, okey, curtain. Boleh? Itu hias. Letak pokok bunga. Itu hias. Bagi cantik. Okey, lagi apa lagi ya? Tak ada. Semua cikgu rasa semua dah faham kot perkataan ni. Boleh? Laman apa maksud laman? Laman.
Apa maksud laman? Indahnya. Apa sebelum laman, indah dulu. Apa maksud indah? Cantik. Okey, indah maksudnya cantik. Laman? Taman. Laman ni macam kawasan. Kawasan taman ke, kawasan yang kamu macam contoh di tepi rumah kamu, laman rumah, halaman rumah, kawasan di tepi rumah. Itu maksud dia. Kalau yang ni laman kawasan yang ada dekat kawasan sekolah tu lah, dan dia diberi nama perpaduan. Laman perpaduan, kenapa diberi nama perpaduan? Mungkin sebab laman tu ada ramai orang yang bekerjasama untuk siapkan tempat tu. Perpaduan ni dia melibatkan pelbagai kaum. Itu yang kamu kena faham. Bila sebut perpaduan, dia mesti melibatkan pelbagai kaum. Pelbagai kaum ni maksudnya contoh macam kelas kita ada apa? Kelas kita hanya ada Melayu dan Cina, betul? India ada tak? Tak ada. India tak ada. Jadi kita hanya ada perpaduan melibatkan kaum Cina dan Melayu. Kalau macam tahun 4, tak salah cikgu, mereka ada India, Cina dan Melayu. So, dia ramai sikit lah dia punya kaum. Tu maksud perpaduan. Perpaduan ni dia melibatkan kerjasama antara kaum lah. Okey, boleh? Setakat ni faham semua perkataan ni? Faham Okey, kalau faham kita tengok. Yang ni, yang ni apa? Yang ni kita panggil contoh menjawab soalan bercapah. Cara nak jawab. Kalau kamu tengok dia tulis mengapakah? Nampak tak dia letak warna lain? Nampak tak? Nampak. Okey, lepas tu Hanif dan kawan-kawannya berkumpul. Dia tanya, mengapakah Hanif dan kawan-kawannya berkumpul? Lepas tu tengok dia punya jawapan dia. Cuba tengok dia punya jawapan. Hanif dan kawan-kawannya berkumpul. Nampak tak? Dia ambil balik dari? Ambil balik dari apa? Soalan. Dia ambil balik dari soalan. Ingat kalau soalan mengapakah kena letak selepas dia punya salin balik daripada soalan tu, kamu letak suka. Suka tu apa? Sama ada supaya, untuk, kerana ataupun agar. Tapi yang ni dia guna untuk. Okay, Hanif dan kawan-kawannya berkumpul untuk mereka nak bergotong royong. Untuk bergotong royong. Boleh faham? Okey, yang kedua dia tulis lagi. Hanif dan kawan-kawannya berkumpul untuk mengagihkan tugas. Mengagihkan tugas. Mengagihkan tugas maksudnya bagi-bagi tugas lah. Ada yang kena susun pokok bunga, ada yang kena angkat pokok bunga, ada yang hias, ada yang apa lagi. Tapi dalam gambar ni tak ada banyak aktiviti lah. Nampak dia angkat pokok bunga, susun pokok bunga je. Kalau yang bawah tu ada banyak sikit. Yang bawah tu dia ada banyak sikit aktiviti dia. Betul? Itu mengagihkan tugas. Mengagihkan tugas kalau dalam kelas, contohnya masa nak bersihkan kelas. Ada yang kena sapu sampah. Ada yang kena padam papan putih. Ada yang susun meja. Ada cuci tingkap. Itu agihkan tugas lah. Jangan semua orang buat kerja yang sama. Kalau sapu sampah, semua nak sapu sampah. Mana boleh? Siapa nak cuci tingkap? Betul tak? Jadi itu namanya agihkan tugas. Okey, kita tengok yang kedua pula. Yang kedua dia ada gambar. Betul tak? Dia ada gambar. Dan gambar ni jawapan soalan bercapah berdasarkan gambar yang diberi. Macam mana mereka boleh tulis jawapan ni? Cuba bayangkan kalau tak ada gambar. Macam mana kamu nak jawab? Boleh tak kamu bayangkan kalau gambar ni tak ada? Tak boleh. Macam mana nak jawab soalan ni? Boleh tak? Kalau cikgu cuma bagi soalan ni saja tanpa gambar, kamu boleh jawab tak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi soalan ni berdasarkan gambar ni. Dan jawapan kepada soalan ni mesti berdasarkan gambar ni. Ini penting dia. Sebab sekejap lagi kamu perlu jawab soalan di bawah ni. Soalan di bawah ni berdasarkan gambar ini. Boleh faham? Boleh faham? Nanti kamu kena jawab soalan ni berdasarkan gambar ni. Okey, baik.
Jadi sebelum tu kita kena tahu dulu soalan bercapah ni macam mana. Biasanya dia guna kata tanya mengapa, bagaimana. Itu soalan bercapah. Masih ingat tak soalan bercapah? Kita dah belajar kan soalan bertumpu. Dah. Ingat tak soalan bertumpu? Ke sudah lupa? Ada, mengapa, bagaimana. Kalau bertumpu macam mana bertumpu? Bertumpu dia soalan dia senang. Dia soalan dia lebih objektif lah. Contoh, siapa, apa, bila. Ingat lagi tak? Di mana? Berapa? Ya, itu soalan bertumpu. Kamu dah tulis dalam buku tata bahasa. Betul? Tapi soalan bercapah ada tulis tak? Belum? Tak ingat? Okey, tak apa. Kalau tak ingat, nanti kena tulis lah. Okey, hari ni kita tengok dulu konsep soalan bercapah. Nanti yang ni salin dalam buku tata bahasa. Okey, salin dalam buku tata bahasa. Nota untuk soalan bercapah. Okey, definisi dia apa? Apa maksud soalan bercapah? Soalan yang memerlukan pelbagai jawapan dan berbentuk terbuka. Jadi jawapan dia boleh jadi macam-macam lah. Tak semestinya satu je jawapan. Contoh kalau cikgu tanya hari ni kan, hari ni hari apa? Nanti semua orang cakap hari ni hari Rabu. Ada jawapan lain tak? Tak ada. Tak ada. Sebab satu je jawapan dia. Hari ini hari Rabu. Tapi kalau cikgu tanya macam ni, dengar. Okey, cikgu tanya, hari ni kamu makan apa? Walaupun guna kata tanya apa, tapi setiap orang tak sama, betul tak? Setiap orang tak sama. Hari ni kamu makan apa? Ada yang makan nasi goreng, ada yang makan nasi putih, ada yang makan mi, ada yang makan macam-macam. Jadi jawapan dia tak semestinya sama sebab setiap orang tak sama. Jadi soalan dia lebih terbuka. Dan sebab tu dia kata soalan bercapah ni dia boleh jadi soalan aras rendah dan aras tinggi. Kalau aras rendah macam tadi ya yang cikgu tanya tu. Kamu makan apa? Jadi setiap orang tak sama. Okey, setiap orang tak sama. Jawapan dia terbuka. Tak semestinya satu jawapan je. Dan kalau aras tinggi pula. Kalau aras tinggi. Contoh cikgu tanya. Okey, kamu suka makan nasi goreng. Okey, berikan sebab ataupun alasan kamu suka makan nasi goreng. Dia tinggi sikit. Dia nak kamu bagi alasan. The reason why kamu suka makan nasi goreng. Contohlah. Okey, kamu kena panjangkan jawapan kamu. Jawapan kamu jadi panjang. Kalau kata soalan bertumpu, jawapan dia pendek. Kalau soalan bercapah, jawapan dia panjang. Dan bersifat subjektif. Subjektif ni jawapan dia bukan macam jawab soalan A, B, C, D tu. A, B, C, D tu selalunya kita tengok, kita dah tahu lah jawapan dia apa. Tapi yang ni jawapan dia subjektif, dia kena tulis lah. Dia kena tulis. Okey, dan dia tak semestinya satu jawapan je yang betul. Macam-macam jawapan boleh betul. Okey, kita tengok contoh kata tanya dalam soalan bercapah. Contohnya, mengapa, bagaimana. Contoh lagi, apakah pendapat anda? Apakah anda suka belajar di rumah? Berikan alasan anda. Contoh. Okey, dan contoh soalan dia boleh jadi macam ni lah. Bagaimanakah cara kita berbuat baik kepada haiwan? Mengapakah kita perlu membuat pemeriksaan kesihatan? Apakah pendapat anda tentang belajar dari rumah? Adakah kamu selesa belajar di rumah? Berikan alasan anda. Soalan macam ni, dia jawapan dia agak panjang. Dia tak macam cikgu tanya hari ini hari apa. Kalau hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Dah, siap. Pendek. Betul? Tapi kalau soalan bercapah, jawapan dia panjang sikit. Okey, ingat nanti yang ni salin dalam buku tata bahasa. Dah screenshot? Kalau tak screenshot, nanti boleh tengok dekat Google Classroom. Cikgu share dia punya slide. Okey. Kita pergi ke, marilah kita menulis jawapan soalan bercapah. Okey. Ada soalan bercapah yang kamu perlu tulis dia punya jawapan. Okey, jadi cikgu nak tengok kamu jawab macam mana.
Cikgu akan share satu link kelas Kik untuk kamu supaya kamu jawab dia punya soalan ni. Boleh? Boleh Boleh. Okey. Cikgu share dekat in-call message. Okey, gunakan nama yang kamu dah guna semalam. Kalau kamu guna nama yang semalam tu senang lah. Jangan tulis nama yang lain-lain pula. Tulis nama macam semalam. Lagi baik kalau tulis nama penuh lah. Senang. Okey, boleh dapatkan link kelas Kik yang cikgu dah share dekat in-call message. Okey, kita boleh pergi ke kelas Kik Kita boleh pergi ke kelas Kik. Cikgu, Ya. Lee Yun Hee masuk kelas Kik. Dapat tak kelas Kik? Tengok link dekat in-call message. Tengok link dekat in-call message. Lepas tu masukkan nama kamu lah. Okay. Oh. Okay, yang dah masuk boleh terus cuba jawab. Cuba jawab soalan tu. Cikgu nak tengok. Boleh. Siapa yang ada masalah tak boleh masuk kelas Kik? Ada tak? Anjing. Semua salah. Okay, kalau yang tak tahu tolong dengar. Okay, boleh dengar suara cikgu kan? Ini apa? Okay, dekat situ dia ada gambar, betul? Dia bagi satu gambar dan dia ada dua soalan. Kenapa Lee Yun Hee? Ada masalah ke? Lee Yun Hee boleh masuk tak kelas Kik? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia kata apa? Tak tahu. Apa yang tak tahu? Kamu klik link tu, kemudian kamu masukkan nama kamu je. Dia punya kod jangan kacau. Kod tak payah usik. Masukkan nama saja. Klik link, lepas tu masukkan nama. Boleh? 当你点到一个字，它就有零了吗？然后 Siapa lagi ada masalah? 查个 T 摸 H 减掉了吧？难道行？ Okey, semua dah masuk? Boleh. Okey, boleh. 可以了啊。Nama tadi. Okey. Cuba tengok gambar tu. Gambar tu cikgu ada bagi dia punya kata kunci lah. Cikgu ada bagi perkataan cantik, tanda semangat bekerjasama dan juga menyusun pokok-pokok bunga. Soalan yang pertama. Dia kata, mengapakah mereka menghias laman itu? Okey, kalau nak jawab soalan ni, kita nak kena potong apa? Mengapakah? Okey, mengapakah. Jadi kita buang mengapakah tu, kita tulis balik. Tulis balik apa? Mereka menghias laman itu. Mereka menghias laman itu.
Jadi cikgu nak tanya kamu. Soalan dia mengapakah? Jadi kita nak guna perkataan apa selepas mereka menghias laman itu? Untuk. Guna untuk boleh lagi. Boleh guna apa lagi? Suka. Suka. Cikgu, saya tak ada tengok link. Tak ada dapat link. Ah, Okey, cikgu share lagi link. Dapat tak? dapat. Okey, baik. Sekarang cikgu tengah bincang dengan kawan-kawan yang lain macam mana cara nak jawab soalan tu. Okey, jadi yang lain tolong dengar juga supaya semua orang dapat jawab dengan baik ah. Okey, soalan dia mengapakah mereka menghias laman itu? Jadi nak potong apa? Mengatakan. Mengapakah? Kemudian kita nak Yuhang. Yuhang nak cakap apa Yuhang? Tak ada. Kalau tak ada cakap apa, mute mikrofon. Sebab cikgu tengah cakap, nanti dia ganggu kawan lain nak dengar. Li Yun Hee nak cakap apa Li Yun Hee? Li Yun Hee nak cakap apa? Kalau tak ada cakap, mute mikrofon. 会讲话没？你都没有关麦。Okey, baik. Terima kasih. Okey. Cikgu kena ulang banyak kali ni. Mengapakah mereka menghias laman itu? Kita nak potong apa? Mengapakah? Okey, mengapakah? Jadi dekat situ ada dua jawapan yang kamu kena tulis. Betul tak? Jadi nombor 1. Mereka menghias laman itu. Lepas tu nak letak apa? Nak letak apa? Mereka menghias laman itu. Nak letak apa ni? Untuk. Untuk boleh. Lagi? Kerana. Kerana pun boleh. Lagi? Suka. Suka tu untuk. Suka tu maksudnya S tu supaya. U tu untuk. K tu kerana. Dan A tu agar. Jadi kamu boleh guna yang mana satu pun boleh. Tapi kena tengoklah macam mana cara dia. Okey, kalau kita nak guna supaya. Contoh, cikgu nak guna supaya. Mereka menghias laman itu supaya. Dekat sini ada cantik. Tanda semangat bekerjasama. Menyusun pokok-pokok bunga. Jadi mereka menghias laman itu supaya. Menjadi cantik. Supaya apa yang menjadi cantik? Laman itu. Supaya laman itu menjadi cantik pun boleh. Ataupun supaya apa lagi? Supaya kelihatan cantik pun boleh. Okey, boleh? Faham tak? Okey, contoh yang kedua pula. Yang kedua nak tulis macam mana pula? Sama juga. Mereka menghias laman itu. Mereka menghias laman itu. Nak guna apa? Mengapa mereka menghias laman tu? Ada siapa-siapa boleh bagi idea? Mengapa mereka hias laman itu? Tak ada. Ada siapa-siapa nak share, nak kongsi dia punya idea? Mereka menghias laman itu.
Cikgu, Ya. soalan nombor 2 tu mereka cikgu tulis jadi nereka. Soalan nombor 2. Oh, cikgu tersalah tulis. Okey, okey, okey. Cikgu betulkan. Oh, cikgu tulis nereka pula. Terima kasih, Aina. Tunjukkan. Okey, cikgu tak perasan. Terima kasih, terima kasih. Okey, dah betul kan? Betul tak? Betul. Okey. Baik, cikgu nak tanya. Cikgu ada nampak Aina buat. Tapi betul tak kalau mulakan tulis jawapan mereka tu M huruf kecil? Betul ke tak betul? M kena tulis dengan huruf besar sebab memulakan ayat. Okey, Brian dah mula tulis ke belum? Kenapa tak ada tulis lagi? EB. Mereka menghias laman itu kerana EB nak guna kerana. Kalau kerana dia jadi stuck, dia sangkut. Betul? Boleh guna supaya tadi EB. Kalau tak nak guna idea yang cikgu bagi, kamu rasa nak buat lain. Boleh juga. Boleh juga. Contoh tak nak guna cantik ni, tak nak guna tanda semangat bekerjasama ni, nak guna lain. Contoh, mereka menghias laman itu kerana laman itu sangat kotor sebelum ini. Contoh. Itu contoh lah. Sebab tu mereka hias. Contoh. Itu contoh. Ada lagi jawapan lain? Sebab tu dia kata soalan bercapar ni dia kena fikir sikit. Dia kena fikir. Dia tak semestinya satu jawapan. Kalau cikgu cuma cakap satu jawapan, nanti semua tak nak fikir. Dia boleh fikir. Boleh jadi macam-macam jawapan yang boleh kamu buat. Okey, ada lagi jawapan lain. Cikgu nampak EB sangkut dekat supaya tu. Dia tak tulis lagi. Pergi cikgu tengok yang lain pula. Cikgu tengok. Adam ni dia belum masuk ni. Kerana cantik, okey. Kerana cantik. Mereka menghias laman itu kerana cantik. Kurang tepat. Kalau dah cantik nak hias apa lagi? Faham tak maksud cikgu? Dia kena guna supaya. Supaya jadi cantik. Sudah siap. Ya, kenapa? Sudah siap. Oh, Hao Junhong sudah siap. Cikgu nak tengok Hao Junhong. Mana Hao Junhong? Okey, Hao Junhong. Okey, Hao Junhong kata, mereka menghias laman itu untuk cantik. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Mereka menghias laman itu dengan menyusun pokok-pokok bunga. Wah, Hao Junhong dah siap tapi Hao Junhong yang nombor 1 tu, yang mereka menghias laman itu untuk cantik tu, dua-dua sama ada perkataan cantik. Cuba guna yang lain pula. Cuba salah satu tu kamu tukar lain. Tukar lain. Ingat, boleh juga guna sebagai. Contoh. Sebagai tanda semangat bekerjasama. Boleh juga. Cikgu, saya siap nombor 1 itu. Dah siap nombor 1. Sekejap cikgu tengok. 1 lah. Okey, mereka menghias laman itu supaya jadi cantik. Okey, jadi itu dia tak cukup lengkap. Dia kena ada imbuhan. Supaya apa? Menjadi. Yes, supaya menjadi cantik. Cikgu cuba tengok saya punya. Okey, Aina. Okey, Aina. Mereka menghias laman itu supaya laman itu menjadi lebih cantik. Wah, bagus. Mereka menghias laman itu kerana sebelum itu laman itu sangat kotor dan udara sangat busuk. Wah, tengok tu jawapan Aina.
Yang ni yang cikgu cakap tadi tu. Boleh jadi macam-macam jawapan. Tak semestinya satu jawapan je. Okey, bagus Aina. Wah, yang kedua pun dah siap dah. Bagaimanakah mereka menghias laman itu? Mereka menghias laman itu dengan menyusun pokok-pokok bunga. Okey, betul. Okey, Aina. Aina dah siap ni. Okey, kalau dah siap cikgu bagi markah terus. Okey. Okey, lagi. Siapa yang dah siap? Ibi, mereka menghias laman itu untuk menjadikan laman itu cantik. Ibi, tambah sikit Ibi. Mereka menghias laman itu untuk menjadikan laman itu cantik. Baru tepat. Okey, Hao Jun Hong pun dah siap. Oh, dia betulkan pula. Mengapakah mereka menghias laman itu supaya laman itu menjadi lebih cantik? Jason Lim, kelihatan salah eja. Nanti betul kan? Lee Yun Hee dah mula tulis ke belum? Kosong aja, tak ada mula tulis lagi. Lee Ming Hong. Lee Ming Hong, mereka mula dengan huruf besar Lee Ming Hong. Marcus belum mula tulis. Sam, mereka M huruf besar. Mereka menghias laman itu kerana cantik, bukan kerana cantik, Sam. Supaya. Okey, yang bawah tu pun cantik juga. Cikgu rasa tak sesuai sebab tak boleh dua-dua jawapan cantik. Tukar. Yang bawah tu lain sikit. Boleh, Sam? Tijian tak ada tulis apa-apa lagi. Tijian. Helping tu apa? Ya? Yang helping tu. Yang ada tangan tu. Oh, yang ada tangan tu. Kalau kamu nak suruh cikgu tanda, kamu klik lah tangan tu. Oh. Timothy dia tulis lol. Apa lol? Oh, Timothy. Ada me cikgu. Ni cikgu tengah tengok kamu ada tulis lol. Cikgu ini bukan. Lepas tu ni siapa? Saya ada another one ni. Ini ada orang guna nama kamu ni. Bukan. Lepas tu siapa Ini yang buat? saya punya phone punya. Ini saya phone punya. Ini saya komputer punya. Kamu punya Timothy Lim Yu Hang best. Yang Timothy satu lagi ni siapa? Saya punya handphone punya. Tengok tu. Dia main-main ni.
Mereka menghias laman itu supaya menjadi cantik. Okey, Yon Zekai. Sangkut kat mana Yon Zekai? Tak tahu tanya Yon Zekai. Dua itu. Okey, yang kedua. Mereka menghias. Salah eja menghias tu. Mereka menghias laman itu sebagai tanda semangat bekerjasama. Cikgu ada bagi kata kunci dekat atas tu. Okey, sebagai tanda semangat bekerjasama. Boleh? Okey. Ada lagi siapa yang tak faham nak tulis macam mana? Sam. Oh, Sam. Mereka menghias laman itu kerana cantik tak sesuai. Buang kerana tu. Tak sesuai. Ya, tak sesuai. Tolong buang kerana tu. Kamu gantikan dengan mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Kelihatan cantik. Supaya kelihatan cantik. Siapa lagi yang ada masalah? Okay, Lee Yun Hee pun tengah buat. Lee Mi Hong, ada masalah tak Lee Mi Hong? Mereka menghias laman itu untuk lebih bersih. Lee Mi Hong, eja bersih. Lee Mi Hong, B-E-R S-I-H-C, bersih. Lepas tu lagi satu boleh buat. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Satu untuk lebih bersih, satu lagi untuk kelihatan cantik. Bagus. Tapi betulkan dulu bersih tu. Lepas tu letak noktah. Lee Mi Hong, lepas bersih letak noktah. Letak titik. Titik Lee Mi Hong, titik. Okey, pandai, bagus. Okey, yang lagi satu tulis mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Mereka. Lee Yun Hee, mereka menghias laman itu untuk menjadikan, tambah menjadikan laman itu cantik. Boleh dengar Lee Yun Hee? Jason Wee. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Mereka menghias laman itu untuk menanda semangat bekerjasama. Okey, Jason Wee, boleh dengar suara cikgu? Okey, kamu betulkan. Okey, kamu betulkan yang kedua tu. Mereka menghias laman itu sebagai tanda, bukan untuk menghias laman itu sebagai tanda semangat bekerjasama. Saya. Boleh? Cikgu saya. Okey, Sam sekejap, Sam. Okey, mereka menghias laman itu kerana cantik, bukan kerana cantik, Sam. Supaya kelihatan cantik. Boleh, Sam? Oh. Yang bawah tu. Okey, yang bawah tu kamu dah tulis supaya kelihatan cantik. Kamu tak nak ubah. Okey, kamu nak ubah yang pertama je. Okey. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan bersih. Boleh juga. Supaya kelihatan bersih. Sama macam nombor 2, cuma tukar cantik tu dengan bersih. Boleh, Sam? Supaya kelihatan bersih. Ataupun supaya laman itu menjadi bersih.
Boleh juga. TJ-an ada tak TJ-an dalam ni? Dia tak mula lagi. Ada. Ada, okey. Buat dekat kelas kick. Sebab cikgu tengok kelas kick kamu masih belum ditulis apa-apa pun. Okey, Yang Zekai. Cuba tengok jawapan kamu yang pertama. Mereka menghias laman itu kerana supaya. Jangan letak dua-dua kerana supaya. Supaya saja. Kerana tu buang. Boleh Yang Zekai? Boleh. Okey, Timothy ada masalah tak? Mereka menghias laman itu untuk menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan laman itu bersih. Boleh? Saya cakap mereka menghias laman itu supaya Supaya apa? Yang bawah tu supaya cantik, tambah sikit. Supaya kelihatan cantik. Boleh? Yang atas tu menghias laman itu untuk menjadikan laman itu bersih. sudah, cikgu. Jawabannya. Cikgu. No. Timothy. Soalan yang pertama, yang mengapakah mereka menghias laman itu? Okey, jawapan yang pertama kamu tulis mereka menghias laman itu untuk menjadikan. Menjadikan apa? Tak lengkap. Untuk menjadikan laman itu bersih. Menjadikan Laman itu bersih. Huruf besar semua tu. Cikgu, saya punya the last one tulis kerana. Bagaimana kita guna dengan? Dengan. Mereka menghias laman itu dengan. Okey. Okey, apa? Mereka menghias laman itu dengan. Timothy. dengan Bukan supaya, dengan. Dengan menyusun pokok-pokok. Okey, cikgu. Ya, dengan menyusun pokok-pokok bunga. Ya, Sam. Cikgu saya. yang benar. Okey, Sam. Mereka menghias laman itu supaya menjadi bersih. Kan tak perlu menjadi bersih, Sam. Supaya menjadi bersih. Dengan menyusun pokok-pokok bunga. Mereka menghias laman itu. Sam, yang kedua kamu tulis kerana kan? Kamu tukar supaya. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Nampak satu, nampak dua. Supaya. Ya, betul. Oh, Boleh? boleh. Okey. Tukar supaya kelihatan cantik. Bukan kerana kelihatan cantik. Saya siap. Okey, sekejap cikgu cek. Yang Zekai. Mereka menghias laman itu supaya menjadi cantik. Mereka menghias laman itu sebagai tanda semangat kerjasama. Mereka menghias laman itu dengan menyusun pokok-pokok bunga. Okey, betul. Cikgu. Ya. Okey.
Okey, Itu yang saya. siapa? Sam eh? Hmm. Okey, Sam. Sekejap cikgu tengok. Okey, mereka menghias laman itu supaya menjadi bersih. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Mereka menghias laman itu dengan, Sam. Tambah dengan. Dengan menyusun. Oh, Okey, boleh? eh. Okey, Lee Min Ho yang terakhir. Mereka menghias laman itu dengan menyusun pokok-pokok bunga. Boleh Lee Min Hong? Dengan Cikgu DE saya. de. Okey, Sam Sam. Dengan menyusun pokok-pokok bunga. Okey, good Sam, dah siap. Okey, bagus. Cikgu saya. Jason Lim. Okey, mereka menghias laman itu supaya laman itu menjadi lebih cantik. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Mereka menghias laman itu dengan menyusun pokok-pokok bunga. Okey, yang kedua ni Jason Lim. Yang pertama kamu dah kata supaya laman itu menjadi lebih cantik, betul. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Dua-dua cantik. Tukar satu tu jadi bersih. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan bersih. Boleh, boleh Jason Lim. Okey, tukar itu je. Okey, siapa lagi dah siap? Brian ada, Brian? Saya. Brian tak buat pun lagi. Cousin Yao dah siap? Okey, Cousin Yao. Cikgu cek Cousin Yao. Mereka menghias laman itu untuk menjadikan laman itu bersih. Cousin, letak noktah dekat bersih tu. Tak ada noktah. Mereka menghias laman itu supaya cantik. Okey, mereka menghias laman itu dengan menyusun pokok-pokok bunga. Dengan, salah eja dengan. Cousin. Betul kan Dah yang tu? pukul 3. Dah pukul 3. Tengok tu. Dah pukul 3 dah. Tak siap lagi ni. Okey. Cikgu, saya sudah siap. Lee Min Hong dah siap. Okey, cikgu tengok Lee Min Hong. Mereka menghias laman itu untuk lebih bersih. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Mereka menghias laman itu dengan. Lee Min Hong. Eja dengan. DE de. NGAN ngan. Dengan. Menyusun. Salah eja. ME me. NYU new. SUN sun. Menyusun. Tak ada N dekat tengah-tengah tu. Menyusun tu betul kan? Okey, bagus. Okey, Lee Min Hong pun dah siap. Good. Cikgu saya. Okey, Jason Lim. Mereka menghias laman itu supaya laman itu menjadi lebih cantik. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan bersih. Mereka menghias laman itu dengan menyusun pokok-pokok bunga. Okey, bagus. Okey, lagi? Siapa lagi yang dah siap? Ci Xian Ci tak masuk dalam kelas. Ibi. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Abang dia nak pergi kelas dia. Oh, abang dia nak masuk kelas. Okey.
Okey, yang EB. Mereka menghias laman itu untuk menjadikan laman itu cantik. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan menjadi lebih bersih. Supaya kelihatan. EB. Oh, EB. EB ada? Ada. Okey, yang kedua tu mereka menghias laman itu supaya kelihatan bersih pun dah cukup. Tak payah supaya kelihatan menjadi lebih bersih. Tu dah panjang sangat tu. Supaya kelihatan bersih. Lepas tu yang bawah tu mereka menghias laman itu dengan letak pasu bunga. Bukan letak. Dekat situ dah ada, cikgu dah bagi kan. Menyusun pokok-pokok bunga. Sebab letak pasu bunga macam tak tepat. Dia kena menyusun. Letak saja tak cantik. Dia kena susun. Okey. Boleh betulkan tu. Okey, Jason Lim dah settle. Jason Wee. Jason Wee dah settle. Jason Wee. Okey, mereka menghias laman itu supaya kelihatan cantik. Mereka menghias laman itu sebagai tanda semangat bersama. Mereka menghias laman itu dengan menyusun pokok-pokok bunga. Okey, Jason Wee pun dah siap. Lee Yun Hee. Mereka menghias laman itu supaya kelihatan menjadi. Ni tak tepat ni. Dia dah keluar kan? Lee Min Ho dah settle. Marcus tak buat pun. Sam dah settle. Timothy. Mereka menghias laman itu untuk menjadikan laman itu bersih. Mereka menghias laman itu supaya cantik. Mereka dengan menyusun pokok-pokok bunga. Okey, dah siap. Timothy pun dah siap. Yang Zekai pun dah siap. Okey, baik. Yang dah siap, cikgu nak masuk ke Google Meet. Masuk ke Google Meet. Kita nak habiskan kelas kita. Okey. Boleh pergi ke Google Meet semula. Okey, semua pergi ke Google Meet semula. Tapi kok. Apa? Okey, ini yang tadi yang kamu jawab tu. Okey, cikgu nak nanti yang ni kamu salin dalam buku tata bahasa. Boleh tak? Tata bahasa pula. Buku bina ayat. Buku bina ayat. 是抄答案罢了还是抄题目？ Salin seperti mana yang kamu dah tulis dalam kelas KIK tadi tu. Sebab dalam kelas KIK tu, ya memang kelas KIK tu cikgu dah save. Memang ada dekat cikgu. Tapi untuk dalam buku supaya kamu dapat tahu macam mana cara nak tulis dia. Ini penting. Terutamanya semasa menjawab soalan tu. Okey. Nanti yang ni kamu salin dalam buku bina ayat. Okey, jadi akhir sekali rumusan apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar minta murid menulis jawaban pemahaman dengan kritis dalam buku tulis. Okey. Kita belajar sebenarnya membina 3 jawapan soalan bercapah. Tadi kita belajar tulis 3 jawapan. Okey, untuk soalan bercapah. Okey, soalan bercapah tu contohnya dia ada mengapa, bagaimana. Tu contoh dia lah. Okey. Baik. Kita tengok buku aktiviti muka surat 66. Okey. Yang ni kita buat sekali lalu je. Kita tengok. Soalan dia, mengapakah mereka menjinjing baldi bersama-sama? Kata kunci dia dekat situ, berat. Apa yang berat? Siapa boleh jawab?
baldi itu. Ha, okey. Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Mengapakah mereka menjinjing baldi bersama-sama? Jadi mereka menjinjing baldi bersama-sama kerana baldi itu sangat berat. okey, bagus. Apa yang Zekai cakap tu betul lah. Mereka menjinjing baldi itu bersama-sama kerana baldi itu berat. Nak tambah sangat pun boleh. Tak ada salah. Okey? Kerana baldi itu berat. Okey, yang kedua. Mengapakah mereka bekerjasama mengelap cermin tingkap? Kata kunci dia, cepat siap. Apa yang cepat siap? Mereka bekerja sama untuk mengelap cermin tingkap supaya menjadi cepat siap. Supaya menjadi cepat siap. Supaya cepat siap. Supaya cepat siap. Okey, tak ada salah. Mereka bekerjasama untuk mengelap cermin tingkap supaya cepat siap. Cepat siap kerja-kerja mengelap cermin tu lah. Itu maksud dia. Okey, yang terakhir. Bagaimanakah mereka menyusun meja itu? Bagaimana? Bagaimana kena guna apa? Dengan. Dengan. Okey, bagaimanakah mereka menyusun meja itu? Okey, ada perkataan kemas. Mereka menyusun meja itu dengan kemas. Okey, mereka menyusun meja itu dengan kemasnya. Boleh? Boleh. Okey, rasa-rasa boleh faham tak macam mana nak jawab soalan bercapah? Boleh. Okey, nanti yang ni siapkan buku dalam buku aktiviti Siapkan dalam buku aktiviti. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa? Dah pukul 3.10. Tak ada Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, itu saja. Nanti ambil gambar buku yang kamu dah siapkan kerja tu, letak dekat dalam Google Classroom. Boleh? Boleh. Okey, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okey. Bye. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okey, bye. Bye-bye. Bye-bye. Halo. Okey, bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Min Hongkos. 30 小时. Bye bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.